Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan bab yang ke-23, iaitu man yaliyal imam thumma alladhi yalihi. Bab orang yang mengiringi imam kemudian orang yang mengiringinya. Jadi perbincangan berkenaan dengan tajuk ini telah saya sebut dalam sesi lepas, yang mana di bawah tajuk ini Imam Nasa'i kemukakan dua riwayat, iaitu riwayat 807 dan juga riwayat 808. Jadi pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 51. Betul, muka surat 51 perkara 4 ataupun poin yang keempat, yang mana dalam hadis 807 perbincangannya berkait dengan makmum yang mengiringi imam, yakni makmum dalam sah pertama. Kemudian selepas itu makmum yang mengiringi makmum yang pertama. Itu maksudnya. Yang mana perbincangan ini sebenarnya masih lagi berkait dengan bentuk penyusunan saf. Bentuk penyusunan saf. Baik, cuba tengok poin yang keempat sebagai sambungan muka surat 51, berkait dengan makmum yang berada hampir dengan imam. Imam An-Nawawi berkata, ini berkait dengan makmum yang berada hampir dengan imam. Ini bukan sekadar sah pertama ni. Bila kata makmum yang hampir dengan imam, maknanya makmum yang berada di sah pertama dan dia berada dekat dengan imam. Misalnya kita kata di belakang imam ni boleh 5-6 orang lah kita kata. Itu mana orang yang hampir. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam setengah-setengah masjid, seperti contoh Masjid Langgar ni, dia letak beberapa sajdah lah. Itu maknanya orang yang berada di belakang imam tu, dalam beberapa orang itu, kira-kiranya orang yang boleh mengganti imam kalau berlaku apa-apa kecemasan itu. Baik. Berkait dengan makmum yang berada hampir dengan imam, maka Imam Nawawi berkata, hadis ini menjelaskan kewajaran menampilkan orang yang berkebolehan untuk menjadi imam dan menampilkan juga orang yang berkebolehan untuk berada berhampiran dengan imam, dengan tujuan menjadi galang ganti imam jika berlaku apa-apa kecemasan kepada imam tu. Jadi orang yang berada dekat dengan imam ni perlu ditampilkan orang yang ada ilmu, berkebolehan dari segi baca Quran, dari segi hukum tentang salat, hukum masbuk, muafiq, dia tahulah. Tu. Sebab apa? Sebab di situ dia ada tugas sebenarnya. Tugas yang dimaksudkan di sini ialah mengganti imam. Itu tugas yang paling utama. Kalau imam tersalah baca tegur itu bukanlah yang dianggap sebagai yang paling asas, paling utama. Kalau paling utamanya boleh ganti tu imam. Misalnya tu imam batal, tu imam pergi keluar, dia boleh naik. Itu yang lebih utama. Kalau kita tetap imam tersalah tu, mungkin ramai yang boleh buat teguran itu. Jadi hikmah di sebalik perkara ini adalah sebarang kesalahan imam yang mungkin berlaku akan dapat ditampung oleh orang yang berada berhampiran dengan imam. Kalangan yang berkebolehan yang berada hampir dengan imam akan menjadi muballigh kepada orang lain. Dia menjadi muballigh. Muballigh mana dia menyampaikan. Katakanlah, contohlah kita kata solat, tiba-tiba kita kata dia punya sound system dia rosak misalnya. Tak buat macam mana. Gak imam ni mungkin dia suara tu tidak kuat, walaupun ada setengah imam tu suara kuat. Kukuk mana pun orang yang berada di belakang dia boleh mengeraskan suara dia dengan kata Allahu Akbar sebagai nak memperdengarkan kepada tu. Itu antara tugas dia. Lepas tu nak muballigh, nak menjadi muballigh pada orang lain ini tidak semestinya kerana nak memperdengarkan pergerakan salat tu sahaja, bukan. Katakanlah imam batal, imam pun keluar. Jadi muballigh dia ni macam mana? Muballigh tu maknanya dia, bila dia masuk,
Ataupun dia maklum, dia kata subhanallah, misalnya. Jadi orang pun tahulah ada berlaku apa-apa lah tu. Masing-masing akan berhati-hati. Tiba-tiba selepas tu bunyi bacaannya suara lain imam. Orang akan fahamlah bahawa imam telah bertukar. Imam telah bertukar. Isyarat tu. Kayak baru ni kan Nabi sebut daripada, jangan tepuk tangan tu tak sesuai tu untuk perempuan. Kita kata subhanallah ataupun Allahu akbar boleh juga. Itu maksud tu. Jadi membalik ni dia ada beberapa bentuk lah seperti yang saya sebut tadi. Tu secara ringkas begitulah. Imam Nawawi juga menyebutkan disiplin ini tidak hanya menjurus kepada salat, bahkan ia adalah sunnah menampilkan orang yang layak dan berkebolehan dalam apa saja bidang yang penting, pemerintahan, pengarah sesuatu program, majlis ilmu, hakim, mesyuarat, urusan keselamatan, imam salat, pendidikan fatwa, penyampaian hadis dan sebagainya. Ikutlah apa saja yang melibatkan menjadi ketua. Kita ambil semangat daripada imam salat ni, maka dikira sunnah juga kita tampilkan orang yang ada kelayakan. Itu maksud. Mana boleh pahala? Mana buat pemilihan itu boleh pahala? Mana kita ngundi nak cari nak cari tu email tu. Nak cari depan mana? Ngundi dengan cara yang sesuai lah. Gitu. Semua bidang yang disebutkan tadi ni masih kata-kata Imam Nawawi lah dalam syarah Muslim. Semua bidang yang disebutkan tadi ada watak-watak tertentu yang layak dan berkebolehan. Manusia berbeza sudut pencapaian ilmu, pemahaman agama, akal, kemuliaan, tahap umur dan kemampuan. Jadi hadis-hadis yang sahih sangat menekankan perkara ini dan saling menjelaskan. Hadis-hadis itu saling menjelaskan. Jadi perkara yang disebut dalam hadis ini berupa meluruskan saf. Penegasan imam dalam isu meluruskan saf dan galakkan agar meluruskan saf adalah antara contohnya sahaja. Jadi hak sebut luruskan, ini salah satu contoh kecil. Makna kita nak meluruskan saf ni apa maksud? Tugas pemimpin. Jadi makmum yang berada di belakang pemimpin tu tugas dia memberi teguran kepada imam kalau dia tersalah. Maknanya antara yang memerintah dengan yang diperintah ada saling memberi dan saling menerima. Dari sudut teguran dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi imam tu kalau orang tegur dia tak boleh marah. Siapa dia pecat makmum tak kena lah begitu. Siapa tu imam tu pecat makmum, orang tegur dia dah. Makmum tegur dia tak boleh lah pecat makmum. Janganlah pecat. Bila orang tegur, orang kritik kita tak boleh lah. Moga makmum kan memang tugas dia begitu. Berat juga siapa pecat makmum ni. Teruk lah. Sepatutnya dia kena terima lah. Kita kan manusia, ada silap. Baik. Jadi kalau kita perhatikan poin yang keempat ini latihan hidup secara harmoni. Latihan yang diberikan dalam ibadat salat berjemaah ni sebenarnya latihan hidup bermasyarakat. Manusia kuno, manusia kita atau manusia zaman dulu, zaman batu pun dia ada ketua dia. Sesuai dengan apa dia. Memang dia akan lantik ketua dia. Demo lah kita tergi. Padahal bukan, tak ada sistem yang sistematik. Tapi kan fitrah manusia dia nak ada seorang yang menjadi ketua. Mudah tempat nak rujuk. Hak tu memang manusia terima. Jadi isu salat berjamaah ni sebenarnya satu isu yang dia bukan hanya berada dalam saf, tetapi dia ada dalam kehidupan itu. Itu sebenarnya. Dah bila kita lantik seorang jadi pemimpin, kita kena patuh lah. Dan pemimpin pun kena faham lah bahawa dia ni manusia, ada buat salah. Bila orang tegur, dia kena tengok lah. Kadang-kadang tegur, tak okey lah. Ramai ketemu orang tegur tak betul belaka. Mesti ada tu. Kayak kita bincang dah. Kalau makmum kata Allah, subhanallah. Dia kata, dia yakin dia betul. Tapi main satu sah kata ni. Gagal gegak dalam masjid, subhanallah, subhanallah. Maknanya dia kena ambil perhatian dah tu. Jangan dia buat keras pedas gitu. Tak boleh. Yang kelima, para ulama berbeza pandangan dalam memberikan maksud kata-kata Abu Mas'ud. Fa'antumul yawm ashaddu ikhtilafa. Fa'antumul yawm ashaddu ikhtilafa. Kamu pada hari ini sangat banyak berselisih. Apa maksud kata-kata Abu Mas'ud ni? Jadi kata-kata Abu Mas'ud ini difahami secara berbeza oleh ulama. Ada khilaf lah. Misalnya di sini saya ambil, ni saya sebut ni contoh wakil kepada kumpulan saja ni. Misalnya At-Tibi. Jadi kata At-Tibi maksud kata-kata Abu Mas'ud itu ialah nanti akan datang kalangan yang banyak menimbulkan dan meniupkan api fitnah.
Beliau maksudkan sebab berlaku khilaf dan fitnah adalah tidak menyempurnakan sah. Salah satu sebab dia. Kenapa berlaku fitnah dalam masyarakat? Timbul kebencian. Mudah saja berlaku fitnah. Sedikit saja perbezaan, terus timbul fitnah. Kenapa berlaku begitu? Salah satunya sebagai denda daripada Allah. Penalti daripada Allah tu kerana apa? Kerana kamu cuai dalam bab taswiyatus sufuf, memperbetulkan saf. Dia ingat tak? Kita kena ingat bila kita bercakap tentang betul sah ni, kalau dalam hadis Nabi sebut ikhtilaf dia guna. Semua ulama kata sama ada kita kata betul istawu, betulkan oleh kamu saf-saf kamu. Maksudnya apa? Sekali dengan merapatkan sah. Dia sekali tu. Dia satu package tu. Bila kata betulkan sah, dia bukan betul saja. Dia sekali dengan apa? Dia sekali dah. Baik. Selepas ni kita akan tengoklah. Nak kata gitu tu masa mana? Lepas qomak kau sebelum qomak dia ada pula perbincangan waktu tu. Lepas tu lepas qomak ni boleh syamuh lagi kau. Boleh kecek, boleh nasihat lagi kau. Kita akan tengok selepas ni. Dia ada bincang bab tu. Yang kedua, ada yang berpendapat memandang remeh isu menyempurnakan saf boleh membawa kepada situasi perselisihan yang parah. Jangan kita ingat betul sah penuh sah ni perkara remeh. Jangan. Orang yang mengabaikan, anggap remeh perkara tu, dia ada kesan kepada kehidupan bermasyarakat. Di sini kita nampak bahawa Nabi SAW cuba nak tansik, nak menyelaraskan kehidupan semasa berjemaah dalam salat dengan kehidupan hidup bermasyarakat dalam keadaan ada ketua, ada rakyat, ada pemimpin, sama je sebenarnya. Cuma hak tu tidak dalam semaya, menurut kehidupan di luar. Hak tu sebenarnya Nabi nak ajar. Jadi kalau dalam semaya ada perkara, kalau semaya ni kan penuh adab, penuh disiplin. Di luar pun gitulah juga. Jangan kita ingat bila lepas semaya tak ada dah disiplin hidup ni. Dalam semaya jaga tak boleh kecek kursi, tak boleh. Tidak gitu. Hak tu hak Nabi nak ayat sini. Sebab tu Nabi kaitkan dengan sebab mengambil kesah porak peranda hidup di luar sah. Hidup bermasyarakat. Jadi hati pun jadi tidak bersatu. Nabi nak kaitkan salat ni sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat itu. Yang ketiga, ada yang berpendapat maksud Abu Mas'ud itu adalah kedudukan saf kamu pada hari ini lebih teruk berbanding pada zaman kami ketika proses pemantapan agama pada mereka awal. Mana teruk saf kamu hak zaman lah ni nak banding aku dulu. Jauh teruk kamu. Maknanya zaman Nabi dalam proses nak betul sah tu tidaklah seteruk ni. Teruk sungguh sah kamu ni. Kalau kita tengok sekarang lepas PKP ni dahsyat. Seperti tidak sah semaya. Dengan jaraknya. Anak bukan ada sebuah salah. Sehingga ada kadang-kadang kita terpaksa buat gini. Ada kata tak cekik paha. Kadang buat. Terpaksa buat gitu. So berapa? Kadang-kadang sejekal lebih. Tak kalau sejekal lebih. Berapa orang tu jadi. Kalau boleh masuk dalam sah. Kalau perapak semua tu. Tu. Masalah betul tu sekarang. Dari segi rapat sah tu. Tak ada ciri-ciri saf yang diajar oleh Nabi. Hak kita kata waktu ketika pandemik dulu, kita kata itu hal lain. Tapi selepas tak ada dah. Ilat itu. Masih lagi gagal padahal kita kata sebelum tu tak masalah. Inilah kelemahan manusia kan. Jadi masing-masing kita kena betul lah. Mana kalau kita pergi, kita kena betul. Selepas ni, dalam ada riwayat selepas ni, mana Imam Nasa'i buat bab khusus. Bagaimana bentuk Nabi betul sah? Nabi buat lagu mana? Kalau dia sekadar ijtihad dalam buat announcement dalam kita kata mikrofon ni saja, kau lagu mana? Kita tengok selepas ni lah. Yang keenam, Imam An-Nasa'i menyebutkan bahawa Abu Ma'mar yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah bin Sakhbarah. Tujuan Imam Nasa'i sebut gitu untuk memperingatkan agar jangan tersalah faham. Kerana yang masyhur berkunyah dengan Abu Ma'mar di sisi penyusun Sunan Sittah ada 3 orang. Jadi hak ni hak lain lah. Orang panggil Abu Ma'mar ni dalam ilmu riwayat, perawi-perawinya, terkenalnya ada 3 orang. Abu Ma'mar Al-Kufi, Abu Ma'mar Al-Minqari, Abu Ma'mar Al-Huzali. Jadi hak ni, sebab itulah dia sebut, hak ni Abu Ma'mar ni tidak hak 3 tu. Abu Ma'mar hak ni Abdullah bin Sakhbar hak lain. Sebab kalau biasanya kalau kata Abu Ma'mar, orang tanya hak mana? Hak mana tu duk main 3 orang ni. Sama ada Al-Kufi, Al-Minqari ataupun Al-Huzali. Jadi Nasa'i nak ayatnya takut orang-orang, ialah orang-orang seperti kita ni hak tidak mahin ya. Lama kita tengok dalam kitab ada ni Ma'mar ni takut gomo Ma'mar tu lalu dak.
Hak tiga tadi hak terkenal, hak ni hak lain. Abu Ma'mar hak ni Abdullah bin Sakhbarah, bukan hak tiga tadi. Tu ya. Cuba tengoklah dalam sanad tu. An Abi Ma'mar, guru pada Umarah tu. Guru pada Umarah tu lah Abi Ma'mar. Abi Ma'mar mana? Ni Abdullah bin Sakhbarah, bukan hak tiga tadi. Bukan Al-Kufi, Al-Minqari, dan juga apa tadi? Al-Huzali, bukan tu. Tu tujuan dia nya. Sebab itulah dia sebenarnya lah. Ilmu berkenaan dengan sanad ni, masalah catatan tu itu satu hal. Dia banyak juga. Dia memerlukan kepada kemahiran mengingat itu. Mana orang yang tidak kuat ingatan, memang dia boleh kata gagal lah dalam ilmu ni. Boleh kata begitu. Dulu. Tapi sekarang ni pun, iyalah. Sekarang ni tak apalah sebab kita banyak. Kita tak alat bantuan moden. Dalam telefon, tarik saja nama. Dalam bentuk digital. Kalau dulu kan, selain daripada catatan, agak ingatan. Enggak catatan, nombor catatan. Kalau silap catat, nak cari tak jumpa. Nak guna kod lagu mana tu? Lagu mana metod catatan itu satu hal pula tu. Sebab itulah orang yang ingatan kuat, dia akan ditampilkan dalam masyarakat. Jadi tempat rujukan. Sebab ni, kita ni kan, apa sebut Abdullah bin Sakhbarah? Padahal kalau kita fikir ada isyarat tu. Tak okey dia sebut saja. Maknanya ada maksud lagi. Ni maksudnya. Sebab takut tukar dengan tiga ni. Sebab kalau mengikut kita tahu ashab sunnah sittah. Sunnah sittah tu lah Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i tu lah. Tirmizi tu sunnah sittah. Tu. Bila sebut Abu Ma'mar, tiga ni hak masyhur ni. Jadi maknanya hak tadi hak Abu Ma'mar dalam riwayat Nasa'i ni hak lain. Tak lain, nama dia Abdullah bin Sakhbar. Hak tu ya dia nak ayatnya. Baik, yang ketujuh, Nabi SAW sangat mengambil berat perihal salat sehingga beliau sendiri bertindak meluruskan saf sahabat, tidak menugaskan orang lain untuk melakukannya. Yang ke-8, sebagian ulama menghukumkan wajib meluruskan saf. Ni sebahagian ulama. Tapi jumhur kata sunat. Sebenarnya jangan kita anggap lemah pendapat yang kata wajib. Selepas ni kita akan tengok. Sebab kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, mana orang yang kata betul sah ni wajib, termasuk dengan penuh sah ni, ada sandaran kuat. Bukan kata kecil-kecil tidak sandaran dia. Yang ke-9, isu menyempurnakan saf adalah lambang dan simbol kecanaan umat kepada kebaikan dan sunnah. Yang ke-10, individu yang berkelayakan lebih wajar ditampilkan dalam apa saja bidang dan tugas itu. Baik, hadis yang kedua, wa bi qala akhbarana Muhammad bin Umar ibn Ali ibn al-Muqaddam qala hadatsana Yusuf bin Ya'qub qala akhbarani At-Taimi an Abi Mijlaz an Qais bin Abbad tu bukan Ubbad. An Qais bin Abbad qala baina ana fil masjid fi as-saff al-muqaddam فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب قال يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد بأهل العقد أهل العقد أهل العقد silap tu sebab dalam lain pun nak tengok tu ahlul uqad. Qala al-umara. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Qais bin Abbad. Qais bin Abbad, bukan tu silap tu. Qais bin Abbad. Beliau telah berkata, ketika saya sedang berada di masjid dalam sah pertama. Tiba-tiba dia cerita. Ketika saya sedang berada di masjid dalam sah pertama, tiba-tiba seorang lelaki di belakang benar-benar telah menarik saya. Ana terjemah benar-benar sebab bahasa dia tu bahasa agak tegas lah. Nak terjemah macam saya kata, benar-benar telah menarik. Bukan kata tarik main-main, tarik sengoti. Tu kalau bahasa Kelantan kita. Tarik sengoti, bukan tarik cuih-cuih gitu dak. Tu. Dia heret siapa ke belakang? Tu maknanya jabzah tu dia guna maf'ul mutlaq tu isyarat kepada takkid. Tarik sengoti. Benar-benar telah menarik saya ke bahagian belakang. Beliau telah mengambil, dia tarik saya, dia pergi masuk tempat sah saya tu.
Keadaan itu benar-benar telah mengganggu salat, serabut perut, dia kata. Tu maksud dianya. Apabila selesai salat tu, barulah saya sedar. Rupanya orang yang tarik saya tu bukan main-main, Ubay bin Ka'ab. Terkejut dia, Ubay gitu. Sahabat besar ni, tempat rujuk masyarakat. Kenapa Ubay bin Ka'ab? Beliau berkata, wahai anak muda, janganlah lakukan sesuatu sehingga Allah burukkan keadaan engkau. Sesungguhnya ini adalah janji daripada Nabi SAW kepada kami, yakni para sahabat, agar kami yang mengiringinya. Kemudian beliau telah menghadap kiblat. Selepas itu beliau berkata, telah binasa ahlul uqad demi Tuhan Kaabah. Beliau berkata demikian sebanyak 3 kali. Telah binasa ahlul uqad demi Tuhan Kaabah. Telah binasa ahlul uqad demi Tuhan Kaabah. Kemudian beliau berkata, demi Allah, tidaklah aku sedih di atas mereka, tetapi aku sedih kepada orang yang telah mereka sesatkan. Aku bertanya, wahai Abu Ya'qub, ni kunyah kepada Ubay tadilah. Apa maksud ahlul uqad? Ubay pun jawab, para pemerintah. Jadi tak apalah, kita tengok sebenarnya apa maksud dia. Sebab ulama hurai dalam beberapa bentuk huraian. Apa kata-kata Ubay itu? Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis bab, iaitu hadis Qais bin Abbad itu adalah sahih. Jadi hadis Qais bin Abbad adalah sahih. Bagi data perawi secara ringkas. Qais bin Abbad Al-Qaisi Ad-Dubba'i. Tu nama penuh dia tu. Qais bin Abbad Al-Qaisi Ad-Dubba'i. Kunyah dia adalah Abu Abdillah Al-Basri, seorang yang thiqah. Beliau adalah mukhadram. Mukhadram ni, kena ingatlah mukhadram ni, mana orang yang masuk Islam zaman Nabi tapi tak sempat jumpa dengan Nabi. Mana Nabi mati pun dia tak jumpa Nabi, tapi dia masuk Islam. Mungkin masuk Islam tu dengan sahabat lah, dengan pendakwah-pendakwah Nabi. Tu dia panggil mukhadram. Tapi dia hidup zaman Nabi. Sebab kita ni tak. Sebab kita ni tak, walaupun kita mimpi jumpa Nabi mari pun tak boleh kata mukhadram tu. Tak boleh. Sebab kita bukan duduk zaman Nabi. Tu maksud. Jadi mukhadram ni orang hidup zaman Nabi, masuk Islam tapi tak sempat jumpa Nabi. Lama kalau kita baca dalam perawi kan, bila dia mari ke Madinah tak lepas Nabi mati dah, jerit. Sedih lah. Mungkin keadaan dia tu tidak mengizinkan, menyebabkan dia tak sempat nak mari jumpa Nabi. Mari-mari tu Nabi meninggal dah. Tu dia panggil mukhadram. Baik, meninggal dunia pada tahun 80 Hijrah. Beliau sampai ke Madinah pada zaman Umar bin Al-Khattab. Mana selepas kematian Sayyidina Bakar dah baru dia mari. Dia ni. Penentuan beliau sebagai sahabat atau tidak telah menjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi kebanyakan ulama kata dia ni tidak sahabat lah. Beliau sampai ke Madinah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ni maklumat saya sebut sini ni lebih kepada maklumat daripada ulama yang mengatakan beliau bukan sahabat. Baik. Beliau sampai ke Madinah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan daripada Umar, Ali, Ammar, Abu Zar, Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain lagi. Banyak dia ambil hadis daripada sahabat di Madinah. Baik, pandangan ulama terhadap beliau, sebab ni pertama kali kita jumpa ke Qais bin Abbad ni, kita bagi sedikit bagi data lah secara ringkas. Ibnu Sa'ad kata, dia ni seorang yang siqah, tapi sikit ada riwayat hadis, tak banyak hadis dia ni siqah. Al-Ijli kata beliau seorang siqah. Bahkan dia ni dikira sebagai kibarus salihin di kalangan tabi'in. Ni antara orang-orang salih yang besar. Orang salih yang perekat ternama lah. Dia kibarus salihin. Imam Nasai dan Ibn Kharraj kata dia ni seorang thiqah. Qais bin Abbad ini mempunyai banyak kelebihan, pintar, dan dia ni kuat beribadat, ahli ibadat. Mengikut maklumat Abu Mikhnaf yang diambil daripada guru-gurunya, Qais bin Abbad adalah antara orang yang dibunuh oleh Al-Hajjaj kerana telah terlibat dalam kumpulan pemberontakan yang diketuai oleh Ibnul Ayyash. Ibnul Ash'as tu, Ibnul Ash'af bin Abdurrahman bin Abdullah. Tu nama dia tu. Cerita dia ni panjang lah. Kalau tengok dalam Maktabah Syamilah, kalau nak mudah gini lah. Nak mudah no. Tapi kena tengok dia ada rujuk ke tidak. Sebenarnya tu moga kita rujuk Arab tu dia rujuk ke. Tapi anda tengok ada juga dalam Wikipedia misalnya. Tarik nama lain dia sebut maklumat. Tapi betul lah anda tengok tu betul. Sebab dia ni Al-Ayyash Al-Ash'as ni dia tak suka pada Hajjaj.
Dan tentera dia sangat besar, dia boleh cabar tentera kerajaan pada waktu. Ramai pengikut dia. Peringkat awal lah. Peringkat akhirnya kalah dia sebab apa? Ramai yang kembali semula taat pada pemerintah. Dikatakan, tapi Mikhnah ni ulama ketika juga, dia pun ulama ketika Mikhnah hak jurayat ni. Hak jurayat ni ulama pun tak kenal juga dia. Sebab tu saya kata mengikut maklumat. Abu Mikhnah hak dia ambil pada guru dia. Qais ni antara yang dibunuh oleh Hajjaj. Kita tidak nak bincang hal tu. Cuma maklumat ada sebut gitu. Beliau adalah daripada kabilah Yashkuri. Gitu. Baik, sekarang ni secara ringkas tentang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab pula. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amr ibn Malik bin An-Najjar Al-Ansari Al-Khazraji. Dia ni pada Khazraj lah. Mana orang Ansar Khazraj, bukan Ansar Aus. Abul Munzir itu kunyah dia. Beliau juga dikenali sebagai Abu Tufai Al-Madani. Dia ni disebut sebagai Sayyidul Qurra, penghulu orang-orang yang mahir Quran. Kena ingatlah, dalam istilah sahabat peringkat awal bila kata Qurra bukan sekadar pandai baca Quran, tidak. Kena ingat tu. Bila disebut Qurra ni orang yang mahir tentang Quran, bukan sekadar pandai baca. Istilah dulu, istilah mutaqaddimin orang panggil. Hak peringkat sahabat, peringkat tabi'in. Apa kita lah ni kalau Qurra ni kan boleh jadi ilmu lain tak mantap, cuma dia tahu tentang qiraat gitu-gitu. Tapi dulu tidak. Bukan gitu istilah Qurra. Orang yang mahir tentang Quran. Bab tafsir ke berujuk dia asbab nuzul. Tu baru panggil Qurra. Dan dia ni bukan Qurra, Sayyidul Qurra, ketua. Tu hebatlah dia ni. Beliau telah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Dan antara orang yang telah mengambil riwayat daripada beliau adalah Umar bin Al-Khattab, Abu Ayyub, Anas bin Malik, Sulaiman bin Surat, Sahal bin Sa'ad, Abu Musa Al-Ash'ari, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, anak-anak beliau sendiri iaitu Muhammad, At-Tufai dan Abdullah. Beliau telah ikut serta dalam peperangan Badar, dan sebelum itu dia ni antara tertinggal. Sebelum itu dia antara terlibat dalam Aqabah Ats-Tsaniyah. Aqabah Ats-Tsaniyah ni hadirat yang berlaku pada tahun ke-12 di zaman Mekah. Orang panggil perjumpaan akhir untuk mengajak Nabi berhijrah ke Madinah. 72 orang setengah riwayat sebut yang terlibat dalam perjumpaan. Dan dia ni salah seorang. Ubay bin Ka'ab ini. Ubay bin Ka'ab ini. Sebenarnya kena ingatlah bila sebut dia ni terlibat dalam Aqabah, maknanya dia ni ada peranan besar lah dalam hijrah Nabi. Hatun kemuliaan. Itu adalah kemuliaan. Sebab Aqabah Tsaniyah ni orang panggil perjumpaan akhir. Dan di situ Nabi sudah ada kepercayaan kepada mereka. Dan dalam Aqabah Tsaniyah ni, pak saudara Nabi Abbas tu, dia yang menjadi orang yang banyak cakap pada waktu tu. Sebab apa? Dia nak ambil kepastian. Kamu ni nak ajak anak saudara aku mari Mekah ni, apa jaminan yang kamu nak jamin dia selamat pergi ke sana? Padahalnya Abbas pada tak Islam lagi masa ni. Tapi sayangnya dia, sebab tu ulama kata hak saya ke Nabi bukan Abu Talib saja. Silap kita faham tu. Hamzah tu lagi hebat sampai mati lah. Islam pula tu. Tu. Tanpa menafikan kelebihan Abu Talib itu. Maknanya besar ni peranan dia. Sebab tu dia ni orang panggil saf kepimpinan masyarakat Madinah tu. Dia terlibat. Umar bin Al-Khattab berkata, beliau ni penghulu orang-orang Islam. Ini pengiktirafan daripada Sayyidina Umar. Al-Haytham menyebutkan Ubay bin Ka'ab ni meninggal dunia pada tahun 19 Hijrah. Ada juga yang mengatakan pada tahun 32 Hijrah di zaman Khilafah Uthman. Banyak lagi pandangan berbeza yang menyebutkan tarikh kematian beliau. Namun kebanyakan pandangan berkenan menyebutkan beliau wafat pada zaman Khalifah Umar. Banyak sungguh khilaf. Berbelah-belah khilaf. Tapi kebanyakan itu merujuk pada zaman Sayyidina Umar. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam tabaqatnya dengan sanad yang mana perawi-perawinya adalah thiqah, namun ada berlaku irsal, berlakulah jatuh perawi di peringkat atas, tu mana mursal. Menyebutkan bahawa Uthman telah menyuruhnya agar mengumpulkan Al-Quran. Berdasarkan riwayat ini, maka sebahagian ulama berpendapat beliau wafat zaman Sayyidina Uthman. Ini antara dalil. Hafiz Ibn Hajar menyebutkan bahawa Abu Nu'aim telah mensahihkan riwayat yang menyebutkan beliau telah meninggal dunia di zaman Khilafah Uthman. Riwayat berkenaan menyebutkan Zaid bin Hubaysh telah menemuinya semasa Khalifah Uthman. Jadi tapi kena ingatlah kebanyakannya di zaman pemerintah Umar lah. Seperti tadi ada juga. Sebab dia ada tengok riwayat itu menunjukkan zaman Sayyidina Uthman dia hidup lagi.
Itu yang jadi khilaf tu. Jadi Syekh Ethiopi dalam syarah tu dia kata wallahu alam lah. Dia pun tak boleh nak pasti secara tahqiq hak mana sebenar. Sebab riwayat tu kalau nak kata hak ni, sebab dia banyak riwayat. Jadi hak kata tapi hak banyaknya kata zaman Umar lah. Tapi ada juga riwayat kata zaman saya banyak juga, tapi ada yang dhaif. Jadi sebenarnya dia nak ayat zaman hak menyebutkan zaman Umar tu lebih banyak. Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan hadis Anas yang menyebutkan bahawa Ubay bin Ka'ab adalah orang-orang yang paling mahir Al-Quran. Asy-Sya'bi telah meriwayatkan daripada Masruq yang menyebutkan tokoh hakim dari kalangan sahabat ada 6 orang. Beliau adalah salah seorang daripada mereka. Jadi 6 orang tokoh qudha, dia panggil qudha. Minal qudha. Minas sahabah tu 6 orang hak kira-kira cemerlang sungguh dalam bidang bab penghakiman ni, dia ni salah seorang. Maknanya dari segi keilmuan dia itulah tinggi daripada 70,000 tu dia yang nombor 6 salah seorang daripada 6 orang. Yang ketiga, peristiwa ini berlaku di Masjid Madinah. Ni cerita dia kena tarik Qais kena tarik Ali Hubal ni berlaku di Masjid Madinah. Ini adalah berdasarkan riwayat Imam Ahmad yang telah menyebutkan dalam musnadnya satu riwayat yang bersumberkan daripada Qais bin Abbad sendiri yang menyebutkan beliau telah datang ke Madinah untuk berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi cerita lepas tu samalah. Cumanya dalam riwayat riwayat Imam Ahmad ni sebut dengan terang dia pergi ke Madinah. Maknanya di Madinah. Kalau di Madinah tak ada dalam masjid lainnya. Masjid Madinah lah. Di mana Madinah tu? Dia panggil masjid Jami', masjid jumlah paling besar tu. Itu masjid Madinah lah maksudnya. Yang keempat dalam Nuskhah Al-Mujtabah. Nuskhah Mujtabah ni nuskhah mana? Hak kita dah baca lah. Dia panggil Nuskhah Mujtabah. Hak yang direngkahkan daripada Al-Kubra tu. Dalam Nuskhah Al-Mujtabah, hak kita baca ni, dan juga dalam Sahih Ibn Khuzaimah menyebutkan sabda Nabi ini la yasuka Allah. La tu la nahi, janganlah engkau biarkan Allah, janganlah engkau menjadikan Allah memburukkan engkau. Janganlah kamu biar Allah memburukkan engkau. Mana kamu nak ambil tempat para sahabat sah pertama tu, tak kena lagu tu. Mana kena bui pada sahabat-sahabat senior ni. Muka dia ni peringkat muda. Tabi'i pula tu. Kalau mengikut pendapat jumhurnya, tabi'i dia tu. Kita ada khilaf. Dengan jazam tu jazam hamzah, la yasuka. Maknanya jangan. Kalau baca dengan jazam tu maknanya janganlah. Iaitu disukunkan huruf hamzah. Manakala dalam Nuskhah Al-Kubra hak asal. Ni hak asal karya Imam Nasir asal daripada hak tu dia perengkah jadi mujtabah ni. Hak kita baca ni. Yalah Sunan Nasa'i belakang tu pun Kubra tu Nasa'i juga. Cuma hak tu asal. Banyaklah. Tu. Disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan rafa' iaitu baris hadapan huruf hamzah. La yasu'ukallah. Maknanya tidak. Kalau la yasu'ukallah, sa'a yasu'u, la yasu'ukallah, yang akan memberi makna doa agar engkau diamankan oleh Allah SWT daripada sebarang keburukan. Jadi kalau kita baca la yasu'ukallah, maknanya doa. Tidaklah, wahai budak, wahai anak muda, tidaklah Allah akan memburukkan kau. Itu doa keamanan. Kalau la yasu'ukallah, janganlah engkau biarkan Allah memusnahkan engkau, memburukkan engkau. Baik, tak apalah, kita pergi lagi. Cuma di sini saya nak sebut di sini. Okey, kita baca nombor 5. Cuba tengok nombor 5. Dalam hadis bab, Ubay bin Ka'ab telah menyebutkan alasan beliau menarik Qais bin Abbad ke belakang. Kerana Nabi SAW telah menjanjikan saf hadapan untuk kalangan kami para sahabat. Sebenarnya ada hadis itu. Ada hadis khusus tu. Bawah tu ada saya buat. Jadi alasan Ubay lah dia tarik Qais ni ke belakang kerana Nabi SAW telah menjanjikan saf hadapan untuk kalangan kami para sahabat. Bahkan janji al-ahdu yang dimaksudkan dalam hadis ini, kebanyakan ulama mengatakan kalimah ini dia berupa wasiat. Al-ahdu tu dia bukan sekadar janji biasa, tidak. Dalam syarah-syarah disebut al-ahdu yakni al-wasiyah. Al-ahdu tu bermakna wasiat. Maknanya pesanan yang berat, bukan pesanan ringan-ringan, tidak.
Merupakan wasiat Nabi SAW pada umat pada waktu itu dan umat yang mengiring mereka, iaitu kalangan tabi'in, agar mengutamakan kalangan sahabat sama ada muhajirin dan ansar dalam hal yang berkait dengan saf pertama. Jadi maknanya selagi ada puak-puak muhajirin dan ansar, dialah sepatut diletakkan di saf pertama. Kenapa tu? Kenapa tu? Cuba kita tengok di sini. Kenyataan ini bersesuaian dengan riwayat sahih yang bersumberkan daripada Anas bin Malik yang menyebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW suka orang yang mengiringinya adalah dari kalangan muhajirin dan ansar, agar mereka dapat mengambil ilmu berkait salat daripadanya. Nya tu maksud Nabi, supaya puak-puak muhajirin dan ansar betul-betul dia faham tentang salat. Sebab tu Nabi suruh puak-puak ni lah duduknya. Bapa gitu tu. Baik. Dalam riwayat Al-Hasan, Hasan Basri maksudnya, yang bersumberkan daripada Samurah, menyebutkan hendaklah kalangan A'rabi, yakni orang Arab jauh-jauh, orang kampung lah, berada di belakang kalangan muhajirin dan ansar, supaya mereka mempelajari seluk-beluk salat daripada mereka. Tujuan itu sebenarnya. Jadi maknanya Nabi minta supaya muhajirin dan ansar dialah diberikan keutamaan duduk sah dekat dengan Nabi, sah pertama, satu hak dia nampak Nabi. Apa? Sebab dia akan jadi guru kepada masyarakat kemudian. Ini satu pengiktirafan ni. Jadi kalau kita nak tahu tentang cara salat Nabi, tu sahabat tu, orang panggil muhajirin dengan ansar. Pokok tu lah kita kena rujuknya. Kena rujuk tu. Tu pengiktirafan tu. Ni nak ayat kaitan sahabat dengan agama kita ni. Salat ni ibadat paling besar lah. Zahir kata-kata Ubay bin Ka'ab telah musnah ahlul uqad, yakni pemerintah. Kerana beliau telah melihat ada di kalangan pemimpin pada waktu itu telah gagal menunjukkan teladan yang baik secara sunnah yang jelas kepada rakyat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan salat. Jadi hak jadi pemimpin tu nampak gaya banyak dah. Agak lari sikit cara sifat salat Nabi tu. Betul sah, lewat semaya, tu hak dia nampak. Ni kalangan tabi'in ada berlaku. Sebab tu dia bertegah tu. Siapa dia kata rosak dah popok ni. Kalau lah ni orang panggil okrah molek no. Tapi tak leh zaman tu dia perlu gitu. Kalau duk main lemak-lemak lotek pak kita ni dak, punah habis sunnah. Dia wis lalu. Gak dia ni orang takut dengan sahabat. Ingat sikit. Tu Ubay tu. Ubay tu Sayyidul Qurra. Bukan main-main. Ni orang hakim hak qadha di Madinah. Ni orang hak hebat-hebat. Dia salah seorang. Bukan main-main. Cuba tadi Sayyidina Umar apa kata dia ni? Sayyidul Muslimin. Penghulu orang Islam. Bukan main-main. Sebab tu dia kata gapo orang ikut Ubay ni. Sebab tadi Qais kata kalau orang lain kali dia semaya pegang nak marah Nabi tengok Ubay. Sekali kalau bapak kita sekali boleh nyakit dah. Tak kalau main tarik-tarik gitu. Tapi ki Ubay tarik tak apa. Sebab dia ni orang besar. Dia reti nilai sahabat tu siapa. Terkejut dia tengok kena Ubay. Ubay pun kata lalu, "Bapa yang mu nak ambil tempat aku?" Nabi ayat dah. Tujuan apa tu pada cerita ni lepas Nabi wafat dah ni. Tujuan nak suruh orang-orang hak tidak sahabat ni, puak tabi, dia tengok puak-puak sahabat ni semai. Itulah Nabi semaya. Cara tu tujuan dia. Jadi sebab tu di sini bawah tulah. Di sini beliau telah melihat ada berlaku penyimpangan dalam amalan sunnah yang berkaitan dengan pengerjaan salat dan yang berkait dengannya. Bahkan beliau meluahkan kepada Qais perasaan sedihnya mengenangkan nasib orang awam yang telah tersasar daripada pengikutan sunnah kerana sikap pemerintah yang telah cuai dalam isu pengerjaan salat. Dia tengok nampak lari dah tu. Tu kan. Dalam hadis ni sebut qultu ya Aba Ya'qub. Cuba perhati kepada teks hadis tu kan. Perhati teks hadis akhir di bawah sekali tu muka surat 52, cuba tengok. Selepas daripada Ubay kata aku sedih tengok keadaan ni. Sedih aku ni bukan kepada pemimpin tu, kepada orang yang ikut dia. Pemimpin tu ramai ketemu orang jadi lari dah cara solat tu. Lepas tu qultu, saya tanya, siapa saya tu? Saya di sini adalah Muhammad bin Umar, guru Imam Nasai. Itulah Muhammad bin Umar. Cuba tengok sanad lihat. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Umar. Muhammad bin Umar ni adalah guru Imam Nasai. Rupanya guru Imam Nasai ya tanyanya, ya Aba Ya'qub, wahai Aba Ya'qub, ma yakni bi ahli al-uqad. Aba Ya'qub tu, wahai Aba Ya'qub. Aba Ya'qub ni siapa? Itulah apa ni kunyah kepada Ubay, itulah Ubay bin Ka'ab itulah. Aba Ya'qub tu kunyah Ubay tu nama khas dia. Wahai Aba Ya'qub, dia kena ingat, kita kena bahasa Arab ni bila dia tidak sebut nama asal itu lebih mesra, lebih lembut, lebih menghormati orang dewasa. Seperti kita lah tahu nama pak cik kapo kita tak sahur omong panggil satu kita tak panggil dia hai Haji Rani.
Kita tak panggil pakcik. Kita sebut pakcik. Itu style kita. Orang Arab tak. Dia sebut nama kunyah. Ya Aba Yaqub. Maknanya Ubay ni ada anak dia bernama Yaqub. Apa maksud ahli uqad? Ahli uqad ni dia kata pemimpin-pemimpin. Itu maksud dia. Jadi hak penting anda nak sebut sininya, yang kata qultu, telah berkata, saya telah tanya. Saya tu guru Imam Nasa'i. Guru Imam Nasa'i, Muhammad bin Umar itu. Saya ambil soal lagi, hanya ringkas satu hadis saja. Bab yang ke-24, iqamatus sufuf qabla khurujil imam. Bentuk saf sebelum imam keluar. Kena ingatlah, kalau kita nak bincang ni, dia berkait dengan Nabi. Sebelum imam keluar. Jadi maknanya, kena ada berlaku imam keluar. Jadi kalau imam duduk dalam sah dah, duduk sah depan, duduk. Tak keluar, tak boleh. Suruh dia masuk dulu. Kalau gitu, duduk. Moga Nabi duduk dalam bilik dia. Jadi bila Nabi dia mai sunat dalam bilik dia. Bilik Aisyah tu lah. Kubur dia lah ni lah. Jadi bila dia sudah bersedia nak jadi imam, nak semai, dia tubik. Bila tubik juga, bila apa qamat? Jadi sahnya nak buat macam mana? Apakah sebelum imam keluar? Ataupun selepas imam keluar? Ataupun selepas di laung ke iqamah? Ataupun di tengah-tengah di laung ke iqamah? Tu kita bincang dah sebelum ni. Baik, cuba tengok di sini. Bentuk sah sebelum imam keluar. Hak ni sebelum imam keluar, tiba-tiba buat sah dah. Boleh ke lagu tu? Sebelum ni ada larangan. Nabi tak benar buat sah kecuali setelah munafik aku. Kita sebut dah hikmah dia, takut jadi lama. Duk buat sah, tiba-tiba imam ada masalah. Duk bila air jadi lama nunggu, jadi letih, terganggu pula. Kalau zaman lain ni kat ngepek kan. Tiba-tiba hak ni ada keharusan pula. Cuba kita tengok. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan satu riwayat di bawah bab ini. Satu riwayat sahaja Imam An-Nasa'i kemukakan. Hadis bab menunjukkan disyariatkan membetulkan sah sebelum imam keluar. Jadi Imam Nasa'i ini antara yang berpendapat termasuk dalam syariat. Tetapi kita kena tahu imam tu ada, kena tahu. Imam akan keluar tak lama. Boleh lah. Kalau tak tahu imam ada ke tak ada, tak tahu bila nak keluar, tu dia kena ambil kira larangan tu. Nabi tak benar. Takut jadi dia lama ke? Tiba-tiba tu imam tak siapa lagi. Tu imam mari kut pintu belakang tu. Kena pasti ada. Sebab itulah di sini peranan muazzin. Bila dia cek tu imam ada ke tak. Dia kena cek dulu dia nak qamat pun. Hadis 809. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Salamah qala anba'ana Ibnu Wahb an Yunus an Shihab qala akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman annahu sami'a Abu Hurairah yaqul uqimatis salah faqumna. فعدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف فقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر وصلى. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau berkata telah dilaungkan iqamat untuk salat. Kami telah bangun. Kami telah bangun. Kami telah bangun. Lalu diluruskan saf-saf sebelum Rasulullah SAW keluar ke hadapan kami. Kena ingatlah ni maknanya muazzin ataupun bila ia melakukan azan, dia tahu Nabi akan keluar. Cuma tak keluar lagi. Bila selesai qamat tu kami bangun buat sah dah. Nabi tak tubik lagi. Hak tu yang sesuai dengan tajuk ni. Sebab tu Imam Nasa'i bawa ni. Lalu diluruskan sah, mana betul sah, buat sah betul. Rasulullah SAW keluar ke hadapan. Barulah Rasulullah masa duk buat sah tu, duk betul sah, Nabi tak tubik lagi. Selepas tu baru Nabi keluar. Kemudian beliau telah tampil dan telah berada di tempat salatnya. Sebelum mengangkat takbir, beliau SAW tiba-tiba sebelum mengangkat takbir, duduk kira duduk ready dah kata nak angkat takbir. Beliau SAW tiba-tiba beredar dalam keadaan berkata, tiba-tiba masuk semula dalam bilik dia. Masa dia jalan masuk, dia kata, makanakum, kamu diam di tempat kamu. Kamu duduklah di tempat kamu. Tetaplah di tempat kamu. Kami terus berada di tempat salat kami dalam keadaan berdiri sambil menunggu baginda SAW keluar. Akhirnya baginda SAW keluar. Beliau telah mandi. Sahabat tahu. Daripada mana tahu dia mandi ni? Masih bertitik air dari rambutnya. Ni bukan mandi sunat ni. Mandi wajib. Beliau telah bertakbir dan salat. Kayak kita cerita dah banyak berlaku pada sahabat Sayyidina Umar 2 kali paling kurang. Sudah ramai. Lepas tu dia kata, minta maaf lah, aku tadi tak mandi wajib. Berat juga tu.
Itulah dalam mazhab Syafi'i tak apa tu. Tu imam sah tu, tu makmum sah. Tu imam sebab tu saya nama dia tak suruh orang sembahyang semula belaka. Dia yang sembahyang semula. Tu. Kalau kita guna akal kita tak ada apa dah kena masuk grup WhatsApp kena sembahyang semula belaka dah. Muka klik belaka dah ni. Sebab saya nama pun tubik dah pergi ke nama Juraf, nama tempat tu Juraf. Dia pergi ke Juraf tu, pergi mandi. Tu. Dari segi fiqh tu kita bincang dah. Hak ni pun berlaku juga pada Nabi, tapi hak ni tak sembahyang lagi. Kami sebab iyalah ana sebut selalu sini. Jadi perawi ni Abu Hurairah kata napuk basuh rambut patut titik. Mandi wajib lah. Tu ayah ni lah mandi wajib lah Nabi ni. Baik, yang pertamanya hadis bab itu hadis Abu Hurairah ni sahih dari segi status dia lah. Imam An-Nasa'i telah mengadakan tajuk 12. Makmum berdiri setelah mereka melihat imam. Kalau dalam tajuk 12 sebelum ini Imam Nasa'i buat tajuk makmum berdiri, maksudnya membentuk sah selepas nampak imam. Hak ni imam tak subit lagi buat dah. Di bawah tajuk berkenaan Imam Nasa'i telah mengemukakan hadis Abi Qatadah yang menyebutkan larangan Nabi SAW agar jangan bangun sehinggalah kamu melihat aku keluar. Tu arahan Nabi. Dia hak kita bincang dulu hadis larangan tu. Kamu jangan bangun kecuali bila melihat aku keluar. Jadi zahir kedua-dua hadis nampak bercanggah. Nampaknya bercanggah dengan hadis ni. Nak banding dengan hadis dulu, hadis Abu Qatadah dulu. Dengan hadis Abu Hurairah nampak bercanggah. Hak ni betul sah dah. Lepas tu baru Nabi tubik. Hak hadis sebelum ni dalam bab 12 Nabi larang jangan buat sah lagi kecuali melihat aku. Bagaimana hendak dikompromikan kedua-dua hadis berkenaan? Sebagai menjawab persoalan ini, para ulama menjelaskan bahawa hadis Abu Qatadah berbentuk larangan dan hadis Abu Hurairah berbentuk tindakan sahabat bangun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di khalayak makmum, dan tidak berlaku pula di sini larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedua-dua perbuatan tersebut adalah harus. Hak ni pun Nabi tahu tapi Nabi tak larang. Patu hak ni hadis qauli ni. Dalam bentuk perbuatan Nabi tak larang. Kalau hak sebelum ni hadis qauli, Nabi kata jangan keluar. Jadi ulama kompromi ke jamak lah. Kalau kompromi kita bahasa Melayu jamak hadis ni maknanya harus boleh berlaku nak buat hak mana pun. Tapi kena ingatlah dalam perbincangan lalu hikmat Nabi larang tu takut berlaku hal-hal yang berbangkit. Seperti tempat kita lah ni tak. Nabi tak apalah menggorong rumah dia sambung dengan masjid. Kalau lewat sikit pun boleh kita tanya, wahai Rasulullah, kita dah qamat ni. Lah ni pun boleh hantar WhatsApp. Lama hantar WhatsApp tu email kata, kita duduk jam ni. 3 trafik lain lagi. Tu email kata, tak ada apa. Kita qamat siap dah ni. Duduk berdiri. Lama benar lah kena berdiri. Dia tak boleh qamat 2 kali. Takut jadi lagu tu lah. Tu. Jadi kukuk mana pun harus. Tapi kena tengok keadaan itu. Tu Sebab tu kita bincang dah sebelum ni dalam kih mendirikan salat, dalam kih memulakan salat, siapa paling utama tugas dia? Bilal. Ya, kita bincang sebelum. Bilal tu utama. Dia boleh suruh orang lain. Tak email telefon ke dia, tak Bilal. Saya ni berkali lewat ni, jam luar biasa. Nah, gini-gini. Siapa dia yang paling berhak menentukan siapa jadi imam? Bilal. Muazzin. Dia berhak. Dia lebih berhak dari segi hukum fiqh ni. Besarlah peranan dia. Sebab tu Bilal ni sendiri pun dia kena orang ada pengetahuan jugalah. Bukan kata pengetahuan lah, pengetahuan tentang solat tu. Kalau dia nak pilih pun dia cari orang munasabah. Dia kena ada ilmu tentang tu. Lepas tu kalau tak ada juga, suruh orang lain qamat, dia jadi imam. Boleh juga gitu. Pakat tasih. Moga semaya derah ni, jemaah ni. Ataupun semaya malam ni. Kalau semaya zuhur tak apa. Moga baca slow. Tu benda boleh jadi begitu. Bahmi ada berlaku pun. Tok bela ada imam. Pengalaman kita kuliah ni. Dia kata Ustaz Adin, serabut kita. Kita lah juazah, kita lah. Ada sekali dia kata kita azan, kita qamat, kita jadi tu imam. Dia berlaku, ada. Pengalaman anak kuliah lah. Dia kata tak apa lah boleh pahala tak bila. Wano dia kata dia jadi tu imam. Baik kita lalu lah jadi tu imam hidup ngepak. Sebab acak kali dia kata jadi. Dia azan, dia qamat, dia pulak jadi tu imam. Ada berlaku gitu. Boleh, tak ada masalah. Cumanya tak molek lah. Apa dia bok atas orang ya. Tu. Tapi kukuk mana pun bila ni peranan dia penting di situ. Baik. Untuk seterusnya tu kita bincang
Huraian hadis bab berkaitan isu membentuk sah sebelum imam keluar ke khalayak makmum telah disebutkan dalam perbincangan lepas. Kita bincang dah dulu. Boleh rujuk situlah. Jadi bab 25 tu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.